warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallimal hikmah, allimna ya muallimal hikmah, allimna ya muallimal hikmata, allimna wa zakirna ma nasina wa alimna ma jahilna. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alayna ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ قَوْلًا فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pada muka surat yang ke-73, iaitu bab ma jaa fi karahiyati at-tasa'ubi fi shalah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi barakati ulumihi fid dharain amin. Ba ma jaa fi karahiyati at-tasa'ubi fi salat. Bab yang telah datang ia pada menyatakan, yakni pada menegahkan menguap di dalam sembahyang. Itu panggil at-tasa'ub. Tasa'ub ni mana menguap. Jadi pada mazhab kita Syafi'i menguap dalam sembahyang ni hukumnya adalah makruh lah. Makruh. Kalau dia mengeluarkan suara boleh bawa batal kepada sembahyang dia. Sebab apa? Sebab suara yang dikeluarkan tu kalau merujuk kepada perkataan dia boleh eja tu, maka dia boleh batal sembahyang. Tu menguap. Baik. Bab yang telah datang ia. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, menguap di dalam sembahyang itu ditegahkan oleh syarak dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Demikian bunyinya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, at-tasa'ub fi salati min syaitan. Bermula menguat di dalam sembahyang itu setengah daripada perbuatan syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'a. Maka apabila menguat seseorang daripada kamu, maka hendaklah tahan ia sekuasa-kuasanya. Fal yakzim mana dia tahan, dia kemam mulut dia tu. Dia buka. Yang muak ni buka mulut. Jadi fal yakzim mana apa? Dia tahan. Mastata'a, dengan apa yang dia mampu lah. Tapi kalau nak tak tahan juga, nak kena buka mulut tak apa, tapi jangan tu batal lah sembahyang. Mana je tahan ataupun menguap, tutup mulut. Jangan apa-apa seperti Nabi SAW sebut dalam riwayat yang lain. Apabila satu orang anak Adam dia menguap, dia cakap macam itu kan, dhahika syaitan akan gelak dia. Betul antara keistimewaan Rasulullah SAW, Rasulullah tak pernah menguap. Tak pernah menguap. Kita bukan tak pernah, selalu menguap. Tu kita, sebab Rasulullah keistimewaan, sebab menguap ni
dia tanda orang biasa lah. Macam mana pun kita mesti ada menguap juga. Cuma adab dalam Islam dia ajar, kalau menguap jangan sampai mengeluarkan suara. Macam tadi hadis tadi. Yang kedua adab buka mulut sambil mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adab diajar para ulama kita. Kalau kita menguap tu, selalu dulu orang menguap dia istighfar, astagfirullahalazim. Menguap tu syaitonirrajim. Kita minta lindung daripada Allah, daripada sifat tak larat. Yang ketiga, malas ni tak boleh buat apa. Sebab tu Nabi juga sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, jauhku daripada sifat malas. Malas ni memang tak ada ubat. Memang tak ada ubat. Malas ni, hatta ada orang malas makan pun dah. Makan lah, malas. Nak makan pun malas. Malas ni memang tak ada ubat. Betul, ubat malas ni Nabi minta lindung. Pagi-pagi doa dah. A'udzubika minal ajizi wal kasal. Tu. Ya Allah, jauhku daripada sifat lemah. Ajiz mana dengan lemah. Wal kasal dengan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukh. Jauhku aku daripada sifat takut. Asalnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Cuba tengok doa tu Nabi ajar. Pagi-pagi doa tu lah. Sebab doa yang Nabi ajar ni, ini yang menyebabkan kita stres. Duka cita, sedih, hutang. Allahumma inni a'udzubika minad dain. Ya Allah, jauhku daripada hutang. Wa qahrir rijal, yang dikuasai oleh pemi hutang. Mana orang yang kita berhutang tu desak kita. Macam kita hari ni, kalau orang tu pinjam dengan alung apa, duk desak hari-hari ni. Nabi suruh pada minta doa daripada Allah, minta lindung daripada tu. Pagi-pagi Nabi ajar doa tu, yang kita baca dalam Al-Maqsurat tu Nabi ajar. Sebab Nabi ni semua benda-benda ni yang tak bagi, yang tak elok untuk kita. Lemah, malas, penakut, bakhil, duka cita, sedih, 5,000, semua tu masuk. Sebab benda ni yang akan mengganggu kehidupan kita 24 jam. Kalau dia takut, ya, apa jadi dengan kehidupan? Dia rumah seorang boleh. Tikus lintas pun dia takut. Yang kena bunyi kat atas tu kan, bukan apa pun, tikus je. Oh, dia punya gelisah tu. Ada orang yang dia takut, ada orang dia lemah badan. Lemah sebab sakit tak apa. Ada orang tak larat sebab sakit. Ni kalau badan sihat macam ni, umur 30, umur 20 duduk lemah ya, tu bukan dia tu. Kalau berusia kita faham lah. Ni kalau umur 20, umur 30 duduk rasa malas, tu bukan dia. Betul, Nabi minta lindung daripada apa? Benda-benda yang kita sebut. Bacalah doa tu. Baca doa tu. Kalau nak elok lagi, baca sebelum tidur. Baca sebelum tidur ni yang paling eloknya yang dibuat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Yang duk panggil zikir apa? Zikir Fatimah dan sebagainya tu. Sebab asalnya tu zikir tu Nabi ajar dekat Fatimah. Bila mana Fatimah minta dekat Rasulullah orang gaji. Fatimah ni dia buat kerja hari-hari, buat kerja rumah, angkat air, uli, tepung, semua dia buat. Jadi dia letih. Nabi bawa balik harta rampasan atau kita harta hasil perang tu dipanggil ghanimah dengan beberapa orang tawanan. Minta lah dekat Nabi kalau boleh nak seorang jadi tukang gaji. Ataupun kita kata orang yang khidmat lah dipanggil khadam. Nabi kata tak perlu. Cukup baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33, menyamai dengan satu orang khadam. Satu orang. Dia buat yang tu. Memang cergah. Tak kira try buat tu. Malah nak tidur tu, lepas baca surah Al-Mulk ke apa ke, sebelum tidur tu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Tengok
Besok tu kita je. Tu ada diajar oleh Rasulullah SAW. Nak makan pemoga, makan lah. Pemoga ke ubat-ubat yang kita duk makan, duk cergah badan kita ni, makan tetap makan. Tapi ini cara secara rohani. Ada orang dia fizikal dia kuat, gagah dia, angkat dumbbell 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo. Tapi bangun subuh tak larat. Sebab apa? Rohani dia tu, roh dia tu lemah. Ada orang roh dia kuat tapi badan tak larat. Roh dia kuat, dia boleh bangun tahajud, dia boleh ni, tapi tengok badan tu uzur. Ada juga. Ada orang yang Allah bagi dua-dua kuat, rohani dia kuat, fizikal dia kuat. Mana-manalah rezeki kita. Ada orang fizikal dia kuat tapi yang penting rohani tu. Sebab roh ni lah yang mendidik untuk buat amal ibadah. Tu dia panggil menguap tadi. Sebab menguap ni Nabi kata daripada syaitan. Sebab syaitan dia suka kita malah. Dia suka-suka betul. Malah nak itu. Apa dia kalau malah ibadah? Malah ibadah. Kalau penuntut ilmu malah mengaji. Jadi malah duduk di pondok, jadi malah duduk dekat U, jadi malah duduk sekolah, jadi malah. Dia suka. Kalau kerja pula dia suka kerja yang malah. Semua dia buat jadi malah. Bila mana kita malah, prestasi tu kita menurun. Kalau mengaji pula kita tak nak menghafal, tak nak duk ulang kitab, tak nak lah. Sebab malah. Lepas tu Nabi minta lindung daripada sifat malah tu. Atau kita hari ni mengantuk lah. Mengantuk sebab mengantuk tak apa, tak ada masalah. Menguap sebab mengantuk tak ada masalah. Tapi kalau duk hari-hari menguap, tu bahaya, kena cek doktor. Ada satu orang doktor saya pergi cek darah. Saya tanya dia, apa tanda orang kena kecil manis? Dia kata rajin lena. Yang lena banyak ni tengok. Pergi cek tengok. Betul, bukan bohong tak, tapi memang betul. Sebab saya pergi cek darah, saya 6 bulan sekali saya akan pergi cek. Cek jantung, cek. Saya paling teruk kolesterol dengan gout. Itu tak tahu nak buang lagu mana. Sebab dua benda ni berkaitan dengan makan. Dan kita suka makan pun. Saya tanya dia macam mana kalau kita nak tahu doktor orang tu kena kecil manis. Dia kata rajin lena. Dia tak larat. Pada abu makan bagi jadi. Betul? Betul saya kata, betul juga lah. Betul saya kuliah tengok makcik-makcik tu lena. Saya cerita benda ni cergah tu mata. Tak wani lena ada, tapi nak kata bertanda tu doktor abang bukan saya reka. Tapi nak kata benda tu memang ada. Tapi kalau dia mengantuk malam pukul 3 pagi baru tidur, bangun tahajud pukul 4 tu cerita lain lah. Tapi ini tak, ni saja jadi macam tak larat. Tu kena tengok. Tu ada fizikal, dia ada rohani. Tu kena tanya doktor lah. Saya setiap 6 bulan pergi ambil darah. Tengok buah pinggang apa semua okey, alhamdulillah lah setakat ni lah. Baik. Dah kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, pada bab ini ada riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan nenek Ali bin Sabit. Dan kata Abu Isa At-Tirmidzi, dan lagi bermula hadis Abu Hurairah itu ialah hadis hasan lagi sahih. Dan sungguhnya telah menegah oleh satu kaum daripada ahlul ilmi akan menguat di dalam sembahyang. Kata Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, bahwasanya aku tolak kemenguat itu kepada berdiham di dalam sembahyang. Nak menguat ni buat hilang menguat. Tapi kita mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab mazhab Syafi'i ini berdiham boleh bawa kepada batas sembahyang. Mana macam tadi fal yakzim, mana tahan. Sebahagian ulama kata apa dia? Yang tahan menguap ni dalam sembahyang je. Luar sembahyang tak apa. Dia bawa kereta enggak tak apa. Tapi dalam sembahyang Nabi kata fal yakzim, sebab hadis tu jelas. Hadis jelas kita berkata at-tasa'ub fi salah. Tasa'ub menguap itu dalam sembahyang. Fa iza tasa'aba ahadukum falyakzim, kalau dia menguap dalam sembahyang hendaklah dia tahan. Dalam mana? Dalam sembahyang. Dekat luar tak apa. Dia nak menguap mulut cuma adab menguap tadi macam tadi. Adab tu dia dalam sembahyang dan juga luar. Cuma dalam sembahyang kalau kita menguap tak boleh sebut auzubillah. Kalau kita time tu kita baca Fatihah dan kita menguap maliki yaumiddin, kita menguap. Kemudian kita baca auzubillah. Maka Fatihah tu dia wajib ulang balik bismillah. Sebab apa? Sebab dia putus, dia panggil muwalat, dia panggil.
Sebab apa? Fatihah ni syarat rukun sembahyang, namanya Fatihah ni dia satu syarat, dia ada banyak lagi lah. Antaranya salah satu dia apa dia? Iaitu muwalat. Mana daripada bismillah sampai waladdallin tu dia kena berturut-turut. Dia tak boleh sengkang. Dia tak boleh terputus. Terputus tu dengan zikir ke ataupun dengan diam yang terlalu lama. Berapa lama Ustaz? Kata guru kami lebih kurang dalam 3 minit. Maliki yaumiddin. Lama berhenti. Pasal apa lama tak tahulah. Kod hilang iyyaka na'budu ke tak tahulah. Tapi dia berhenti ataupun dia zikir. Contoh dia bersin, dia kata alhamdulillah, wajib dia patah balik. Kalau dia terus ikat iyyaka na'budu, Fatihah tu tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab terputus namanya muwalat. Muwalat dia tak boleh. Macam tu kita muat macam auzubillah. Macam mana muwalat terputus? Bila mana terputus, patah balik belakang. Patah bismillahirrahmanirrahim. Itu syarat dia lah dalam mazhab kita Syafi'i. Baik. Masalah 210, menguap dan kejadiannya. Kata Al-Imam Ibn Arabi dalam syarah Sahih At-Tirmizi, bahawasanya tiap-tiap perbuatan yang dikeji itu dibangsakan kepada syaitan. Kerana syaitan itulah wasitahnya. Wasitah maknanya penyambung dia. Dia tu yang pengasasnya. Dan bahawasanya tiap-tiap pekerjaan yang bagus dan baik itu dibangsakan oleh syarak kepada malaikat. Kerana malaikat itulah wasitahnya. Maka menguap itu daripada penuh kenyang perut dan kemalasan. Itu saya kata. Antaranya sebab yang itulah. Yang kedua antaranya juga sebab mengantuk. Mengantuk pun kita menguap juga. Dan yang demikian itu dengan wasitah syaitan. Maka mengurangkan makanan dan kerajinan itu dengan wasitah malaikat. Dengan kerana apabila datang menguap, hendaklah tahan dengan seboleh-bolehnya pada barang bila ada ia. Intaha, habis kalam Ibnu Arabi. Jadi sebab apa orang menguap? Antara sebabnya kerana perutnya yang penuh kenyang dan kerana kemalasan. Jadi kalau kita menguap ngantuk tak apalah. Sebab mengantuk ni memang kita akan menguap. Tapi kalau makan tu banyak, dia main daripada perut. Makan banyak, sagi dia main mengantuk, sagi dia main malah. Sebab perut tu dah kenyang kan. Untuk Islam kalau daripada tasawuf tu, dia ajar kita makan sikit. Makan sikit. Dengan sikit makan tu, perut tu dia takkan penuh. Bila mana takkan penuh, so kita ni takkan mengantuk. Ada orang dia penyakit tu cerita lain. Tapi ni dia memang makan terlalu banyak macam buka puasa. Makan kerana sumbat ni. Sagi terawih kita jadi mengah. Itu lah. Semua main daripada perut. Betul juga kan. Memang Nabi sebut tu, semua benda ni dia main daripada perut. Dia punca makanan tu. Dan ni pula makanan kita bercampur macam-macam. Bercampur. Hak makan yang ni ada, hak makan yang ni ada makan. Tu perut tu jadi kelang. Kelang semua. Kelang gula, kelang garam. Semua ada. Bila nak kata tu bab perut. Bila nak kata siapa yang dapat kawan, tu terbaik. Memang terbaik. Dah dapat kawan benda sebab makanan ni dia menumbuhkan badan. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan ni daripada makan tu kita dapat kekuatan. Tapi kalau terlalu lebih, dia main mudarat pula. Jadi benda tu yang payahlah bagi setengah orang. Tapi bagi kalau dia boleh kawan, itu sangat baik. Betul sifat, dua sifat tadi, penuh kenyang perut dan juga kemalasan menyebabkan dia akan menguap. Baik. Habis bab yang tu. Jadi pada sudut menguap dalam sembahyang ni hukumnya adalah makruh lah. Kalau siapa tak boleh tahan, dia nak kena menguap juga, nak kena buka mulut juga, maka sunat untuk dia tutup. Sunat untuk dia tutup. Kalau di luar sembahyang pun sama. Kalau dia nak menguap, dia buka mulut, dia tutup dengan tangan kiri sambil baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu antara adab yang diajar dalam agama kita. Baik, habis bab yang tu. Kemudian bab yang berikutnya, bab majaa anna salata al-qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Baik. Bab yang telah datang ia pada bahawasanya sembahyang duduk itu atas setengah pahala sembahyang daripada sembahyang orang yang berdiri. Apa maksudnya? Ketahuilah kiranya ya saudaraku,
Di dalam bab ini tahulah kita perbezaan pahala orang yang sembahyang berdiri dan sembahyang duduk dan sembahyang tidur. Jadi mana pahala yang paling banyak? Sembahyang berdiri lah. Sembahyang berdiri. Itu paling banyak pahala. Kemudian dia main duduk pula. Dia kurang lagi. Tidur lagi kurang. Sebab itu memang tingkatan pahala kan, yang Allah bagi. Paling tinggi adalah berdiri. Nanti kita akan datang riwayat tersebut. Baik. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Beberapa riwayat katanya. An Imran bin Husain qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salati rajuli wa huwa qa'id. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain, padahalnya ia seorang laki-laki yang kena penyakit basur. Basur ni buasir kata. Katanya telah aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sembahyang laki-laki akan sembahyang fardu atau sunat dengan duduk, bagaimana besar pahalanya dengan berdiri? Apakala didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan demikian soal, lalu dijawabnya faqala man shalla qa'iman fahuwa afdal. Artinya maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang ia dengan berdiri maka ialah yang lebih afdal pahalanya, yakni pada banyak pahala daripada sembahyang duduk dan tidur. Afdal. Baik. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Qad falahu nisfu ajril qa'im. Artinya dan barang siapa sembahyang ia hal keadaannya duduk maka setengah pahalanya berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa sembahyang ia hal keadaannya tidur maka baginya pahala orang yang duduk. Dah kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik dan As-Sa'ib. Dan kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Imran bin Husain ini ialah hadis hasan lagi sahih. Dan sungguhnya diriwayatkan ini hadis dengan satu lagi isnad lain katanya. An Imran bin Husain sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil marid faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambi. Diriwayatkan daripada Imran ibn Husain katanya, telah aku tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sembahyang orang yang sakit. Maka sabdanya, hendaklah sembahyang engkau berdiri, maka jika tiada kuasa berdiri maka hendaklah sembahyang duduk. Maka jika tiada kuasa sembahyang duduk maka hendaklah sembahyang tidur mengiring. Intaha. Alihah tu intaha, mana habis kalam Imam At-Tirmizi. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari akan hadis ini dalam sahihnya pada bab salatil qa'id. Itu hadisnya tuan-tuan. Cerita tentang apa dia? Tentang pahala. Mana orang sembahyang berdiri ini pahalanya lebih banyak daripada sembahyang duduk. Orang yang sembahyang duduk pahalanya lebih banyak daripada orang yang mengiring, orang yang tidur. Itu tingkatan pahala. Adapun kesungguhan dalam beramal, makin sakit, makin susah dia sembahyang, makin susah dia beramal, ada pahala dia besar. Itu beza pula. Ada orang ni tuan-tuan, dia tak boleh kena ayak, tapi dia ambil wuduk berayak, ambil ayak juga. Pahala banyak, pahala tu tak banyak. Ini pada sudut afdal tadi. Pada sudut ustaz kami ni sakit lutut, sembahyang juga, diri juga, padahal boleh duduk. Macam mana pahala buat pun dapat pahala juga. Maknanya pada semakin payah kita beramal, semakin banyak pahala kita dapat. Itu hakikat dia. Sukar kita buat amal, sukar kita buat kebajikan, paling banyak pahala kita dapat. Tentu pula Tuhan bagi. Sebab tu jangan kecewa lah. Kalau orang tu dia nak buat macam mana kan, dia tak boleh nak sujud, dia sujud atas kursi, tak boleh nak turun bawah, tak apalah, itu rezeki kita kan. Ada orang dia kata cewa payah lah ustaz, tak seronok lah nak sembahyang. Siapa tak seronok sembahyang? Sujud tu tak syok lah, tak boleh nak turun bawah, apa nak buat?
Dah itu rezeki masing-masing. Saya duduk sihat lagi ni, kalau tak sihat nanti main tamusi juga. Rezeki kita tak sama. Tapi kesungguhan tu Allah bagi pahala tak ada. Patutnya kalau dah tak larat ni, bahasa mudah tak payah mayang. Pergi mayang juga. Ke hospital. Wire berselerat. So selerat. Tapi sebab sedang tu, nak semayang. Pahala banyak tu. Walaupun dia tak payah mayang secara sempurna. Maknanya semayang secara tunai tu tak boleh buat. Dia panggil semayang hormat waktu. Tapi pahala dia banyak. Pahala dia banyak. Wire selerat. Tapi sedap. Kita katanya ni nak masuk waktu dah ni. Nak semayang tak? Semayang. Dia pun angkat takbir. Angkat takbir pun tangan pun tak angkat. Sebab Allah baca Fatihah, rukuk apa semua. Habis. Tapi dapat pahala. Dapat. Maknanya semakin sukar kita ibadah, semakin banyak pahala. Itu hakikat dia. Sebab apa? Sebab Tuhan nak bagilah. Patutnya kalau kita ibadah ni cari yang senang-senang. Islam ni dia tak susahkan kita. Tapi ada kalau Allah uji kita payah. Sakit kaki, pening kepala, sakit tu. Menyebabkan kita buat tak tinggal, pahala banyak. Hatta kalau dia tak boleh buat hari-hari main masjid, main surau, main masjid hari sembahyang jemaah. Allah uji sakit masuk hospital. Duduk seminggu. Bila dengar azan ni, duduk sedih hati. Sebab apa? Dulu boleh main masjid, boleh main surau. Lah ni bila mana sakit tak boleh main. Tak boleh datang dia kata. Tapi pahala dapat tak? Pahala dapat. Tu orang yang buat amal dengan istiqamah tu. Macam kita duduk dengar kuliah 2 hari. Satu hari Allah uji sakit. Masuk hospital. Kuliah 2 hari doa juga macam biasa. Kita duduk hospital tu. Tengok jam. Oi pukul 9 siapa ajar ni? Ustaz sekian-sekian mengajar. 9.30 lagi ustaz. Ustaz lagi lepas asar. Dia duduk kuliah je. Kuliah duha pun dia masuk. Kuliah zuhur pun dia masuk. Kuliah asar pun dia masuk. Kuliah maghrib pun dia masuk. Kuliah subuh pun dia masuk. Kalau isyak ada kuliah, dia pun masuk juga. Duduk hari-hari duduk dengar kuliah. Tiba-tiba Allah uji sakit. Duduk mana? Duduk hospital. Duduk tengok jam dekat dinding hospital. Duduk kata, oh ni ustaz mengajak ni, ustaz ni mengajak, minggu ni ustaz ni mengajak. Duduk nampak macam pahala dapat? Tetap dapat. Sebab tu Allah dia tak sia-siakan amalan kita. Amalan tu takkan jadi sia-sia walaupun kita tak boleh buat. Ini yang saya sebut dekat ahli jemaah bila mana musim PKP tu. PKP kan orang tak boleh main masjid. Hoi tuan-tuan, sunyi nak mampu tu. Sunyi sungguh masjid. Tugas 3 orang je. Tok Bilal, Tok Siah, Tok Imam. Kena setengah hari Tok Siah tak main, tinggal 2 orang. Tengah Tok Bilal tak main, tinggal Tok Imam seorang je. Masjid ni sunyi. Pakat-pakat duduk bising dalam grup WhatsApp. Bila dah boleh main semayang, bila dah boleh main semayang. Nak bagi sejuk hati jemaah ni, bawalah satu riwayat hadis cerita bab ni. Cerita orang yang istiqamah duk main mengaji, istiqamah dia buat amal ibadah satu hari tak boleh main ibadah. Tuhan tetap bagi pahala yang sama walaupun dia duduk dekat hospital. Macam tu juga dengan tuan-tuan saya sebut dalam WhatsApp tu lah. Kita duduk kat rumah semayang dengan isteri. Kalau dia ada isteri lah, kalau duduk seorang semayang seorang. Tapi pahala kita semayang tu sama macam kita main masjid. Sebab apa? Sebab kita memang duduk main masjid selalu. Cuma PKP tu Allah ujilah 6 bulan. Awal tu 6 bulan lah, lepas tu PKP banyak lagi. Cuma awal tu 6 bulan. Ada yang tak boleh semayang Jumaat. Saya ingat saya tinggal Jumaat 11 kali. 11 kali. Banyak Ustaz. Banyak lah, hampa lagi banyak saya kata. Sebab saya imam. Imam dia boleh main Jumaat. Ada yang dekat Selangor, kawan saya setahun tak semayang Jumaat. Itu pun lupa mana khutbah dulu ke semayang dulu. Punya lama tinggal. Tu nak kata orang beramal ni walaupun dia sakit ke dia tak larat, Tuhan tetap bagi pahala. Yang Tuhan marah ni apa? Yang sihat tapi tak nak buat. Kalau sakit buat. Macam orang pergi umrah. Kita nak bawa dia ni pergi umrah pun fikir 2-3 kali tu. Saya biasa bawa satu jemaah tapi Pak Long tu meninggal dah lah. Sakit jantung. Flat pukul 4 pagi. Satu pagi saya sampai dekat KLIA, jalan orang KLIA dengan isteri. Satu anak sulung tu kecil lagi. Bawa jalan-jalan. Saya tanya ni grup mana? Grup Haramain. Siapa mutawif? Dan ni kata Ustaz Izzah tu, saya kata saya lah tu. Nabi pergi kumpul satu, kita jumpa.
Saya tengok Pak Long ni jalan pun pelan. Saya kata, ish, masa tu 2018. Tak, 2018 belum Covid lagi lah. Saya tanya Pak Long, larat ke? Tak larat sangat Ustaz. Oh, tak apa, nanti dekat sana kita bawa wheelchair. Dia kata, tak apa, wheelchair apa, tak payah. Saya boleh berjalan. Saya kata, Pak Long ada sakit, ada jantung. Ubat jantung bawa. Ubat apa lagi bawa. Semua bawa. Alhamdulillah. Saya ni pula jenis jalan laju. Sampai dekat airport Jeddah tu, dia tak boleh bawa beg. Anak dia perempuan dengan isteri. Isteri dia dengan anak perempuan. Saya kata tak apa, saya bawa beg. Saya bawa semua beg dah. Kemudian sampai hotel tu, saya pula jenis tak suka ihram lama. Banyak patah larang nak buat ni. Sampai lebih kurang sebelum Zuhur. Lepas Zuhur turun buat umrah. Tengah panas tu. Saya bawa jemaah saya. Waktu nak follow tu, nak pergi ke Masjidil Haram, hotel dengan Masjidil Haram 600 meter. Saya jalan laju. Yang ni okey sebab saya bawa jemaah daripada Semenyih. 26 orang. Semuanya geng-geng surau. Senang sikit urus. Saya tengok belakang, mana Pak Long? Rupa dia tinggal belakang. Muka dia merah. Saya patah dia, saya kata, satu orang ustaz tolong bawa sekejap. Jemaah ni pergi masjid, saya nak pergi jumpa Pak Long sekejap. Saya tanya Pak Long, boleh tak? Boleh ustaz, boleh. Saya jalan dengan dia. Masuk Masjidil Haram ni. Dia tawah laju dari kita lagi. Tadi tengok macam tak ada nyawa. Saya risau, saya dah standby dah. Ni kalau jatuh rebah ni tahu nak telefon siapa, nak bawa pergi hospital mana dah tahu dah. Cuma risau dia jatuh. Tapi tak tawah tu. Saya kata, hai, tadi macam tak larat. Habis tawah dia tanya, Ustaz, lepas ni buat apa pula? Sa'i saya kata, sampai lampu hijau tu kita lari. Lari semua Pak Long ni pun. Saya kata, sekejap lagi kalau jatuh lah apalah. Boleh lagi? Boleh, tak apa. Lari. Sampai lampu hijau lari. Makcik belakang tak lari ikut. Kemudian, habis sa'i pun semua kan. Balik hotel sakit. Sebab saya bawa tu 5 kali umrah dia buat. Ada setengah travel dia buat 3 kan. Saya bawa setengah travel ni 5 kali umrah, maknanya duduk dekat Mekah tu 5 hari. 5 hari tu buat umrah. Hari-hari bawa Pak Long ni ikut. Dia time buat umrah dia sihat. Habis buat umrah sakit. Pelik tak? Sampailah balik. Baru-baru ni meninggal, tahun lepas meninggal. Tapi nak kata tu lah ada orang Allah bagi macam tu. Orang buat macam sihat kan. Macam ada satu kawan saya bawa. Dekat KLIN dia paling aktif. Selfie dengan cucu lah apa semua. Sihat. Sampai Jeddah rebah. Masuk hospital dekat Jeddah. Hari terakhir tu flight dekat Jeddah tu. Hari terakhir tu. Sihat walafiat. Sihat. Banyak dam je lah. Dia nak kata tu. Ada orang lah. Dan rezeki masing-masing lah. Bak sihat, bak tak sihatnya rezeki masing-masing. Cuma saya nak kata kalau kita sakit, rajin sembahyang tahajud. Satu hari Allah uji sakit, duduk dah hospital ke, duduk rumah tak larat nak bangun. Nak ambil wudu tak larat. Pahala tahajud tetap dapat walaupun kita tak larat. Tidur malam tu. Isi kata abang jangan bangun malam lah, rehat lah. Kita okey tak apa lah. Rehat tidur tapi pahala berjalan. Sebab apa? Orang ni orang istiqamah. Orang istiqamah ni time dia tak larat tu Tuhan tetap bagi pahala. Tu kata Allah Jalla wa Ala tu. Nak kata pemurah tak kedekut. Macam kita kan kalau gaji hari tak main minta maaf lah, tak dapat gaji hari. Kecuali Piramli je bagi cerita anak bapak. Bagi dekat Malung tu kan anak ada sakit tu. Tu dapat gaji hari. Tapi orang ni tak ada lah. Nak gaji hari kalau tak sihat tak apa memang tak ada lah. Tapi Allah ada. Bekerja dengan Allah dia menjamin keuntungan. Tapi kerja dengan orang belum tentu. Allah dia Maha Pemurah. Kalau kita sakit ke, kita apa ke, pahala berjalan. Pahala tetap berjalan. Tapi kalau kita kerja dengan orang, makan gaji hari pula. Hari kita tak main tak ada gaji. Tu dengan orang. Lepas tu kalau buat urusan dengan Allah, banyak manfaat dia. Lepas tu dia suruh beramal dalam keadaan istiqamah. Ada pahala yang Tuhan nak begitu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Masalah 212, sembahyang duduk adakah pahalanya? Ya saudaraku, dengan hadis di dalam masalah 211 itu kita ketahuilah
dapatlah pahala bagi orang yang sembahyang duduk. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bahawa sembahyang duduk itu padanya pahala setengah, mana 1/2 pahala sembahyang berdiri. Maknanya kalau 100 dia dapat 50. Sebab apa? Sebab dia duduk, pahala kurang sikit lah. Maka mengandunglah ia akan sah sembahyangnya serta kurang pahalanya. Dan memula hadis ini ditanggungkan akan dia atas sembahyang sunat duduk serta kuasa atas berdiri. Maka inilah baginya pahala setengah pahala sembahyang berdiri. Adapun apabila sembahyang akan sembahyang sunat hal keadaannya duduk kerana lemahnya daripada berdiri, maka tiadalah kurang pahalanya, bahkan adalah pahalanya seperti pahala berdiri. Maka mengandunglah ia akan sah sembahyang serta kurang pahala, kata Imam Nawawi. Dan bermula hadis ini diihtimalkan atas sembahyang sunat duduk serta kuasa atas berdiri. Jadi yang dikatakan kurang pahala ni Imam Nawawi dia kata apa dia? Bukan sembahyang fardu. Bukan sembahyang fardu, dia sembahyang sunat. Contoh faham ni? Dia kata Imam Nawawi yang kurang pahala ni sembahyang berdiri dengan sembahyang duduk, bukan isu sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak masuk. Isu dia adalah sembahyang sunat. Contoh satu orang dia kuasa, dia ada tenaga, dia sembahyang ba'diyah, dia sembahyang duduk. Padahal dia boleh berdiri. Maka potong. Beza dengan orang sembahyang fardu, dia duduk kerana uzur tak apa. Itu tak ada masalah. Di sini kata Imam Nawawi pada dalam syarah Sahih Muslim, hadis ini tertentu hanya sembahyang sunat je. Sembahyang fardu tak masuk. Jadi maksudnya kalau orang tu sembahyang zuhur, dia duduk. Pasal apa duduk? Sebab sakit. Pahala berkurang tak? Pahala tak kurang. Sebab apa? Sebab sembahyang fardu ni syarat dia berdiri. Kalau kita tanya ke dia pasal apa sembahyang zuhur tadi duduk, dia kata saja batal. Sebab sembahyang fardu tak boleh duduk. Isu ni kata Imam Nawawi bahawa hadis ini ditanggungkan atas sembahyang sunat sahaja. Contoh kalau kita sembahyang ba'diyah maghrib, kita sembahyang apa? Sembahyang duduk, potong pahala. Sembahyang witir duduk, potong. Sembahyang tarawih larat bangun, tak minta nak bangun, potong. Sembahyang sah tak? Sah tetap sah. Itu beza. Hadis ini bukan cerita tentang sembahyang fardu, tapi cerita tentang sembahyang duduk. Sembahyang sunat. Kalau dia sembahyang sunat, dia larat diri, tapi dia duduk, potong setengah markah. Melainkan kalau dia sembahyang duduk ketika sembahyang sunat kerana uzur, tu tak apa. Contoh macam sembahyang tarawih tu imam baca panjang sangat, kita duduk, potong markah tak? Tak potong. Sebab apa? Sebab kita tak larat, tapi nak sembahyang juga. Duduk tak apa. Tapi kalau sembahyang fardu, dia duduk tak potong markah. Sebab apa tak potong markah? Sebab dia uzur. Tapi kalau sembahyang sunat potong. Tapi sembahyang sah tak sah. Tu kata Imam An-Nawawi dalam masalah ni. InsyaAllah kita akan tengok nanti. InsyaAllah kita akan tahu masalah 213. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Kalau ikutkan memang ada dalam kitab Qaulutam tu. Dia memang kalau kita baca waladhdallin sebulan amin tu, kita doa rabbighfirli wa liwalidayya. Tu memang ada. Bolehlah, tak ada masalah lah. Sebelum kita sebut amin tu. Orang suara tak ada masalah. Dia sebab doa tu untuk diri kita tak apa. Tak ada masalah. Itu boleh. Memang itu ada disebut dalam kitab Qaulutam fil ahkam al-imam wal ma'mum. Itu disebut. Ada soalan? Ya, dia amin dia tak masuk dalam pada Fatihah. Sebab tu amin kalau kita baca Fatihah, kita tak amin pun tak ada apa. Sebab amin dia bukan Fatihah, dia juga bukan Quran. Dia amin tu Fatihah, kalau kita tengok dalam Quran tu pun mana ada amin, tak ada. Semua amin ni dibuat sebab apa?
Sebab kita baru lepas doa kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai habis tu dia panggil doa. Sesunat kalau kita doa ni sebut amin. Sebab tu sunat bagi makmum, kalau kita dengar imam doa dengan imam, sunat untuk sebut amin. Imam doa lepas sembahyang, Rabbighfirli Allahumma fir lana dzunubana, amin amin. Tapi kalau tak dengar bacaan imam, tak disunatkan untuk amin. Ataupun imam baca doa tak jelas. Contoh dia baca ni. Apa benda tak tahu. Dia baca tutup mulut tu. Senang bunyi dengung terbuan. Maka tu tak sunat untuk doa. Segala saya lah kan. Baik baca doa ni hari. Lagi bagus. Kita tak jelas apa dia doa. Kadang-kadang dia guna dia doa untuk diri dia. Macam kita baca dulu kan. Dalam bab imam, dia khususkan doa untuk diri dia, tak disunatkan untuk amin. Dia baca doa untuk diri dia. Tapi kita kena tahu bahasa Arab lah. Kata ganti nama tu. Cuma kalau kita dengar, dia ni macam contoh kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tu doa untuk diri dia. Lepas tu dia tukar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Tapi dia kata inni kuntu. Maka ketika tu tak disunatkan untuk makmum untuk mengaminkan doa tu. Macam kita baca doa kunut Allahumma hdina fi man hadait, sunat sebut amin. Tapi kalau dia baca doa Allahumma hdini, maka tak sunatlah untuk sebut amin. Tu kita baca dulu dalam bab masalah imam mengkhususkan doa untuk diri dia saja. Tu dia, betul imam ni dia kena reti sikitlah tukar domain. Ataupun kita kata tukar kata ganti diri, kata ganti nama tu. Tu. Ya, kalau ikutkan Imam Nawawi kata hadis yang kita baca tadi tu, yang kira makin berkurang tu, itu untuk sembahyang sunat, sembahyang fardu tak masuk. Sembahyang fardu tak masuk. Kalau sembahyang sunat kan dia sembahyang sunat ni dia boleh duduk. Kalau dia tak uzur pun dia boleh duduk. Sah aja. Jadi kalau dia sihat, dia sembahyang kata sembahyang witir dia duduk. Padahal dia tak sakit. Pahala potong lah. Sembahyang fardu tak apa. Sembahyang fardu ni kalau dia duduk mana dia uzur. Sebab sembahyang fardu tak boleh duduk. Tentu. Dia tak dapat pahala dan juga dia tak dapat fadilat malaikat mendoakan kepada dia rahmat. Sebab dia mesti sekata dengan imam. Mana imam sebut A, dia sebut A. Imam Amin, dia sebut Amin. Tapi sebenarnya dia tak batal. Sebenarnya dia tak batal. Memang ada makmum jenis tu, dia jenis cepat dia untuk imam. Waladhdallin. Sebab tu imam dia sunat satah sat. Habis tu waladhdallin. Satah sat. Sebab bawa amin. Ni dia waladhdallin. Makmum dia kata amin. Jadi benda tu yang dia hilanglah fadilat tu. Sebab kita baca dah dengan muwafaqah takmin imam, takmin amin tu lah, dengan amin makmum tu, malaikat akan doa kerahmatan kepada makmum. Dengan syarat muwafaqah ni mana sepakat. Amin imam dengan amin makmum tu. Kalau makmum tu dia amin dulu, dia tak masuk dalam bab fadilat tu. Tu cara dia lah. Dia dua harakat. Dia akan jadi makna lain lah. Dia kiraan harakat tu dia ada bawa maksud yang berlainan, tak sama. Paling tidaknya dua amin tu. Dua atau dua tu lah yang paling baik. Ya. Jadi kalau amin tu dia dua harakat memang dua harakat. Pada ada orang amin, ada juga. Tak tahu lah kita ni macam pattern. Pada kata yang paling baik dua harakat amin dah cukup. Kalau panjang min tu panjang pun tak apa, tak ada masalah. Cumanya tu. Tu. Alif tu kan hamzah tu.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Subhanallahi wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبلا توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.